Selamat sejahtera doktor, kami dari Kumpulan 3. Kami ingin membentangkan tentang perpaduan dalam semangat keluarga Malaysia. Pengenalan, Malaysia adalah sebuah negara yang paling unik dalam kepelbagaian dari segi kaum, etnik, budaya, bahasa dan agama. Keunikan ini boleh menjadi satu cabaran kepada Malaysia dalam pembentukan perpaduan dan persefahaman antara warganya jika tidak dipupuk. Konsep keluarga Malaysia telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob, seharusnya disambut baik oleh seluruh rakyat Malaysia. Dalam konteks ini, tiga teras utamanya iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran yang boleh membawa kemakmuran dan mengukuhkan perpaduan di negara kita. Konsep keluarga Malaysia dilihat sebagai lambang kesatuan inklusif dalam menghadapi krisis akibat pandemik COVID-19. Konsep keluarga Malaysia dengan tiga teras utama dapat menyedarkan bahawa inilah masanya untuk kita bertindak sebagai sebuah keluarga walaupun wujud perbezaan agama dan budaya. Oleh itu, konsep ini jelas menunjukkan bahawa kepentingan perpaduan dalam kekeluargaan adalah amat penting agar bersedia menghadapi situasi yang mencekam. Adakah konsep keluarga Malaysia mudah diterima dekat di hati rakyat? Konsep keluarga Malaysia bukan sahaja inklusif, malah ia melintasi sempadan agama, kaum dan etnik yang berlandasan tiga terus utama tersebut. Selaras dengan keadaan semasa, konsep keluarga Malaysia yang menjadi asas kepada kerajaan baharu turut memfokuskan pada kerjasama rakyat dalam memulihkan negara daripada kesan pandemik COVID-19. Selanjutnya, semua rakyat yang bersatu di bawah naungan keluarga Malaysia tidak dibezakan melalui ideologi politik tetapi dianggap sama data mengikut Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Rukun Negara. Gabungan nilai dan kualiti yang terkandung di dalamnya adalah sama seperti membentuk keluarga yang menerapkan nilai-nilai murni, perpaduan kasih sayang dan saling menghormati antara satu sama lain. Pendekatan ini juga selaras dengan akhlak manusia dan amat penting sebagai asas kepada institusi sosial. Jelaslah bahawa pendekatan ini mesti dilaksanakan dalam keluarga dan masyarakat kita tanpa mengira kaum dan agama. Pelancaran Plan Tindakan Perpaduan (PTPN) 2021 hingga 2030 dan kami Plan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021 hingga 2025 akan membantu keluarga Malaysia memahami kepentingan perpaduan dalam skop lebih luas serta inklusif berdasarkan rukun negara. Selanjutnya, Perdana Menteri berkata bahawa pelaksanaan dua plan itu akan dapat mengukuhkan lagi perpaduan setiap terjalin dalam keluarga Malaysia. Kami, Plan Perpaduan Keluarga Malaysia yang bermatlamat membentuk perpaduan dengan memberi tumpuan kepada 4 dimensi menerusi iaitu karir, accessibility, majmuk dan inklusivitas. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nur Hazrida binti Ayub dan rakan sekumpulannya. Pada hari ini, saya ingin menerangkan kepada anda semua mengenai cabaran keluarga Malaysia demi mengeratkan perpaduan. Pada masa kini, agak sukar dan terdapat banyak cabaran dalam memupuk konsep keluarga Malaysia dalam kalangan rakyat Malaysia. Pertama, wujudnya agama dan kebudayaan. Terdapat banyak agama yang wujud di Malaysia seperti agama Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain lagi. Agama merupakan induk utama bagi setiap individu dan hal ini boleh menimbulkan perselisihan fahaman antara satu sama lain sekiranya seseorang agak sukar untuk menerima pandangan daripada masyarakat dari agama lain. Seterusnya, saya juga ingin menerangkan kepada anda semua mengenai cabaran seterusnya iaitu sistem pendidikan dan bahasa yang berbeza. Seperti yang sedia maklum, Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan bangsa. Penggunaan bahasa yang banyak menjadi satu kebiasaan di negara kita. Sebagai analoginya, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Malaysia. Bahasa kebangsaan adalah bahasa utama negara yang wajib difahami oleh semua rakyat Malaysia. Namun, terdapat segelintir rakyat Malaysia yang masih tidak mahir dalam penggunaan bahasa Malaysia di mana-mana sahaja dalam seluruh negara. Dalam konteks ini, pelajar Melayu menuntut di sekolah Melayu menggunakan bahasa perantaranya, bahasa Melayu. Pelajar Cina menuntut di sekolah Cina dan juga menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa perantaraan. Manakala pelajar
India pula menuntut di sekolah Tamil dan juga menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa perantaran. Hal ini menunjukkan sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda dan perbezaan etnik. Kesannya, ia menjadi satu halangan dalam memupuk konsep keluarga Malaysia dalam kalangan pelajar. Seterusnya, saya ingin menerangkan mengenai penguasaan ekonomi dan perbezaan pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi. Dari segi ekonomi, terdapat dua perkara yang perlu kita ditekankan, iaitu penguasaan ekonomi dan perbezaan pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi. Ketika pemerintahan British, mereka menggunakan dasar pecah dan perintah di mana kebanyakan kaum Melayu telah menguasai sektor pertanian yang memerlukan banyak tenaga sumber manusia dan berteknologi rendah. Bagi kaum Cina pula, yang umumnya menguasai sektor yang lebih maju seperti perdagangan dan penggunaan teknologi moden, manakala kaum India pula melibatkan diri dalam perladangan di estet getah dan kelapa sawit. Kenyataan ini telah menyimpulkan bahawa terdapat jurang pendapatan yang begitu ketara dan hal ini menjadi salah sebuah punca bagi pencerobohan, iaitu salah satu sejarah hitam di negara Malaysia, iaitu tragedi 1969. Dengan ini, perpaduan negara akan tergugat dan menjadi cabaran besar untuk menerapkan konsep keluarga Malaysia dalam diri setiap rakyat. Oleh itu, cabaran ini perlu ditempuh demi kebahagiaan bersama. Di sini sahaja daripada saya. Seterusnya, rakan sekumpulan saya akan menerangkan kepada anda semua. Hai and Assalamualaikum. Nama saya adalah Muhammad Ashraf bin Sazali. Seterusnya, saya akan membentang mengenai kepentingan perpaduan dalam keluarga Malaysia. Tunjang kepada kemajuan negara ialah perpaduan yang merupakan aset negara yang berharga. Tanpa usaha dan langkah, perpaduan tidak akan terwujud. Semua pihak harus mengambil tindakan atau mencari jalan untuk mencapai perpaduan dalam hal ini. Ini adalah kerana kesepaduan negara amatlah penting. Salah satu sebab kerelevanan negara ialah ia membolehkan kita menghadapi bahaya luar pada bila-bila masa. Dalam acara ini, jika semua rakyat negara kita bersatu, kita akan dapat mempertahankan negara kita daripada serangan musuh. Negara luar misalnya tidak akan mampu memudaratkan keamanan negara jika semua rakyat negara kita yang berbilang kaum bersatu. Penduduk negara kita yang berbilang kaum hendaklah sentiasa bersatu padu. Industri pelancongan pula merupakan antara penyumbang terpenting kepada pendapatan negara. Hakikat bahawa orang Melayu percaya kepada keharmonian kaum adalah punca utama pelancong berpusu-pusu ke Malaysia. Keharmonian kaum yang wujud dalam kalangan rakyat Malaysia akan menarik pelancong dari seluruh dunia yang ingin melihat sendiri sejauh mana perpaduan yang diterima di kalangan rakyat Malaysia. Ini secara tidak sengaja boleh memperkenalkan keindahan Malaysia kepada seluruh dunia, membantu menaikkan profil negara. Natijahnya, rakyat Malaysia seharusnya mengamalkan perpaduan kaum kerana selain dapat menarik pelancong, perpaduan juga dapat mengharumkan nama baik negara. Bab kata pepatah, menyelam sambil minum air. Tambahan pula, kita boleh meningkatkan ekonomi negara dengan mengamalkan kesaksamaan kaum. Penindasan ekonomi tidak akan wujud sekiranya rakyat Malaysia mengamalkan perpaduan kerana setiap kaum akan bersaing secara adil tanpa ada sedikit pun perasaan iri hati dalam diri mereka. Sebagai contoh, pertimbangkan persaingan dunia korporat. Jadi secara keseluruhannya, perpaduan merupakan salah satu aspek terpenting dalam keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Jika kita berpisah atau bergaduh sesama sendiri, negara kita yang tenang dan harmoni akan mundur dan perselisihan faham akan menghasilkan ketidakstabilan ekonomi yang akan membantutkan kemajuan negara. Bagi mencapai hasrat menjadi sebuah negara maju dan memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan berterusan, masyarakat Malaysia perlu menjadi pemacu utama dalam memupuk dan memelihara perpaduan antara keluarga Malaysia.